Jadi rakan-rakan, apa yang Abang Syukri sempat perkatakan tadi tu, uh, saya sendiri dapat menilai dalam 2 hari berada di sini, uh, Abang Syukri nampaknya dia alert lah. Dia alert lah. Tumpu. Dia menumpu. Menumpu pada pembelajaran laut tenang. Sekali lagi, tahniah Abang Syukri. Tahniah, tahniah, tahniah. Begitu. Saya sambung bahagian laut tenang tadi ya. Laut tenang ini ada 3 bentuk, okey. Yang asas, yang mana bentuk yang pertama laut tenang merata, yang kedua laut tenang menaik, dan yang ketiga laut tenang menurun. Sebelum kita masuk, saya ulang lagi kepada 3 bentuk asas laut tenang ini, kita jangan lupakan cara yang paling membantu kita melihat laut tenang 3 asas bentuknya ini penting dibantu oleh falsafah. Iaitu falsafahnya dari candle besar ke candle mengecil. Begitu. Bila kita bantu dengan falsafah itu, mata kita akan terus berhubung dengan minda. Sambil mata mencari, sambil minda menggunakan. Sambil mata mencari, sambil itu juga minda bertumpu menggunakan falsafah. Begitu. Contohnya pada hari ini ya rakan-rakan. Hari ini tadi cuba perhati pagi sekitar Tokyo Open waktu TO tu. Okey. Pada waktu TO tadi bermula pada jam 6 pagi. 6 candle buy, 7 candle sell, 8 candle besar sell. Kemudian jam 9, jam 10 dia berubah. Dari candle besar dia berubah kepada mengecil. Nampak tak? Jadi di situ kefahamannya laut tenang muncul. Kemudian dia naik satu candle, okey. Dia terus buat laut tenang 4 jam. Nampak tak? Naik satu candle tu pun kecil juga. Nampak tak? Candle sell besar pukul 8, pukul 9 dia melemah, dia berubah pada kecil. Pukul 10 dia buat candle buy, kemudian dia kecil lagi. 11, 12, 1, 2. Nampak tak? Jadi nampak dia berubah tu dari candle besar ke candle mengecil. Nampak ya? Kemudian keluar arah buy yang keluar daripada zon body laut tenang. Begitu. Arah buy ini ialah arah untuk trend ini. Begitu. Jadi sekiranya rakan-rakan lihat dia punya arah itu, arah yang menyokong trend buy itu terjadi selepas market ini merepair pagi tadi. Nampak ya? Market tu repair macam yang adik Din jelaskan petang tadi. Bila candle besar-besar ni mudah kita membezakan. Begitu. Baik. Jadi saya ulangkan lagi. Apa laut tenang ni? Supaya ada lagi rakan-rakan yang baru menduduki tempat lah di Akademi TBST ini, supaya kita dapat ulang lagi.
Yang mana kemahiran mengulang ini adalah salah satu juga cara untuk kita melatih minda kita mengingat. Kita melatih minda kita mengingat. Selain kita melukis, melukis tu tujuan dia untuk melatih minda. Selain kita melukis, selain kita sketch pada handphone, lebih kurang pada komputer, okey. Bila kita ulang-ulang begini juga, dia dapat mengingatkan minda kita. Dia akan sentiasa, minda kita akan terus alert. Begitu. Tapi rakan-rakan, untuk dapatkan terus ingat, melukislah. Tidak ada cara lain. Sekiranya kita tidak melatih minda kita dengan melukis ini, tidak ada orang lain yang boleh dah yang melatih kita. Okey? Kami di sini hanyalah sebagai tunjang sahaja. Sebagai yang saya perkatakan baru ni, sebagai booster sahaja. Kalau pada motor tu nak berjalan tu, kami ni ibaratnya gear satu. Nak boost boleh ke jalan tu, nak boleh ke dapat tunggang mula-mula pick up dia tu. Begitu. Iaitu kami ni sebagai penunjuk jalan sahaja. Selebihnya latihan-latihan minda ini adalah pada diri rakan-rakan sendiri. Begitu. Jadi yang menyebabkan minda separa sedar kita hidup tu, saya ulangkan, tidak ada orang lain. Kita sendiri. Usaha kita sendiri. Begitu. Jadi, sekali lagi lah saya ucapkan terima kasih kepada Abang Syukri. Kerana sebenarnya bila ada voice daripada Abang Syukri tadi, menaikkan lagi semangat saya. Di samping saya dapat kenal suara lah. Gambar dapat tengok dekat Palringo ni. Kenal suara, kenal gambar, dan saya sekarang ni saya cuba membayangkan dari segi percakapan Abang Syukri, dari segi gambar Abang Syukri, saya membayangkan perwatakan. Dengan pengalaman-pengalaman yang saya ada pada rakan-rakan lifetime yang ada di sekeliling saya dapat menggambarkan, saya cuba menggambarkan karakter Abang Syukri. Tahniah lah Abang Syukri. Dengan keberanian yang begitu, insya-Allah menjadi pemangkin. Pemangkin kepada rakan-rakan yang lain. Begitu. Saya tahu Abang Syukri baru masuk semalam. Okey. Jadi saya tidaklah nak jadi saya bukan tidaklah. Jadi saya faham begitu. Jadi saya faham. Sekiranya salah situ, salah sini, salah sana, itu biasa. Waktu inilah kita perlu salah. Apabila kita melatih salah kita ini, kita perbetulkan. Ada orang yang membetulkan. InsyaAllah kita tidak lagi mengulang kesalahan kita. Begitu. Kita nak melatih kita daripada tidak buat salah ni pun kita kena buat berulang-ulang. Contoh kalau ingat masa zaman-zaman sekolah dulu ya. Contohlah latihan matematik. Okey. Latihan matematik ni kita kira-kira salah. Okey, ada orang datang betulkan. Kita kira-kira lagi salah. Ada orang datang betulkan. Sekiranya perlakuan itu orang yang datang betulkan berkali-kali,
dan kita juga dengan usaha kita cuba membetulkan salah kita, insya-Allah sampai satu ketika kita tidak akan buat salah lagi dalam matematik. Sama juga, begitu jugalah sama seperti forex ini. Begitu. Forex ini pun begitu. Kita memandang forex ini seperti perkara-perkara lain di dalam dunia ini. Begitu. Jadi, berbalik pada laut tenang tadi, kita melihat. Kita melihatnya secara falsafah dari candle besar, dari candle-candle besar ke candle-candle mengecil. Dan saya telah pun beri contoh untuk market pada hari ini. Okey, baik. Jadi, macam mana saya nak secara asasnya begitu. Secara asasnya, secara besarnya, secara sesuatu perkara yang kita kenal dulu. Laut tenang ni pun adik Din dah perkenalkan dulu lagi. Melalui trade bank, melalui smart trade. Begitu. Dulu lagi dah ada. Sehingga ia berkembang-kembang. Sehinggalah sekarang. Daripada asas yang satu, saya kata baru ini, menjadi 3. Tiba-tiba berkembang lagi. Dia masuk dalam trade kefahaman. Banyak trade kefahaman yang di dalamnya ada kefahaman laut tenang. Nanti kita akan belajar trade kefahaman ni setelah kita jelas faham sifat-sifat laut tenang. Begitu. Tiba-tiba lagi, berkembang lagi. Sampai sekarang berkembang jadi HHJ. Adik Din dapat kesan dengan market-market HHJ pada laut tenang ini pergerakannya kuat. Begitu. Selain kita dapat kenal pergerakannya akan kuat. Ingat perkataan akan. Bila ada perkataan akan ni bermakna kita seolahnya tahu perkara yang akan berlaku. Bukannya kita tahu perkara yang akan berlaku sebenarnya. Tetapi kita dah latih. Minda kita kuasai apa sifat-sifat forex yang dibuat sebelum-sebelum ini. Yang mana sifat-sifat itu akan diulang lagi di masa hadapan. Katakan kita dah tahu belajar HHJ. Selepas market HHJ itu, bentuk market selepas tu akan jadi kuat, pergerakannya tu akan jadi lama. 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, 4 hari ke depan. Kita tahu market itu akan bergerak. Begitu. Punyalah hebatnya bila kita dapat menguasai bentuk-bentuk market di forex ini dengan sifat-sifatnya yang kita ingat melalui minda separa sedar ni. Yang penting selain ingat kita dapat membezakan. Kita bezakan yang mana boleh entry, yang mana batal untuk kita entry, yang mana risiko untuk kita entry. Batal, risiko dan valid itu bergantung kepada bentuk-bentuk market yang telah dilakukan oleh forex sebagai sifatnya. Begitu. Ada berbagai trade kefahaman yang menjadi sifat-sifat dan bentuk market. Begitu. Jadi saya ulangkanlah tentang laut tenang ini, iaitu dari candle besar ke candle mengecil. Okey, dan dia tidak boleh kita tetapkan saiznya. Kita tidak boleh tetapkan saiznya 20 pips ke atas ke
3 pips ke bawah ke, 20 pips ke bawah ke, kita tak boleh berbuat begitu. Walaupun secara realitinya, dia biasa berlaku 20 pips ke bawah. Itu secara realiti. Tetapi dari segi apabila kita nak trade pada keseluruhan market yang melibatkan tahun, 10 tahun akan datang. Okey, 15 tahun akan datang. Okey, 20 tahun akan datang. Tidak mustahil akan wujud volume-volume yang besar-besar. Tidak mustahil akan juga wujud volume yang kecil-kecil untuk perjalanan market. Jadi bila besar-besar perjalanan market, katakanlah satu hari 600 pip. Kita tak tahu kan? Mungkin dalam tahun 2020 nanti pergerakan EJ ni mungkin kan, kita tak tahu. Pergerakan EJ ini 600 pip satu hari. Bila 600 pip satu hari, bermakna laut tenangnya bukan laut tenang yang bersaiz 20 pip ke bawah. Begitu. Laut tenangnya silap-silap 30 pips, 40 pips. Contoh. Jadi kita tidak boleh menetapkan saiz. So, ingat jangan tetapkan saiz untuk laut tenang. Bagi rakan-rakan yang baru, sekiranya ada nak tetapkan saiz untuk laut tenang, saya nasihatkan lupakan dulu. Begitu. Lupakan dulu apabila menetapkan saiz bagi laut tenang. Dia berlainan dengan cara kita ukur volume. Volume ada bab dia sendiri, iaitu volume max berulang. Okey, tapi kita tak boleh samakan dengan mengukur saiz di laut tenang ini. Begitu. Jadi rakan-rakan yang saya muliakan, okey, saya amat muliakan. Sekali lagi lah saya pastekan falsafah dari candle besar ke candle mengecil. Baik, saya telah pun pastekannya. Itu adalah cara yang terbaik untuk kita mengenal laut tenang melalui falsafah. Mata kita melihat, okey? Dan minda kita sering menyebut dari candle besar ke candle mengecil. Ada tak? Tengok dekat chart kita. Ada tak? Oh, tak ada. Oh, ni bukan laut tenang. Oh, dari candle besar-besar ke candle mengecil-mengecil. Tiba-tiba kita nampak, betul ada candle besar. Dia mengecil. Oh, ini laut tenang. Begitu. Minda kita berbisik-bisik. Nampak tak? Nampak tak caranya itu? Begitu. Jadi rakan-rakan, setelah kita mengenal falsafah laut, marilah kita terus kepada laut tenang bentuk-bentuknya. Yang pertama saya jelaskan lagi, laut tenang merata. Saya tidak tunjukkan di sini lagi dari besar-besar ke mengecil-mengecil. Bentuk-bentuk dari besar-besar ke mengecil-mengecil itu saya tak tunjukkan lagi. Saya hanya tunjukkan bentuk laut tenang itu sahaja secara secara lakaran, begitu. Bila tengok, ni laut tenang. Ini laut tenang. Secara lakaran. Okey, baik, cuba lihat ini seperti yang Abang Syukri katakan tadi. Hebatnya Abang Syukri. Dia seolah-olahnya mencatat. Kita lihat laut tenang lurus merata ini begini. Secara lakarannya begini. Dia berlainan warna lurus merata. Minimum 2 candle berlainan warna. Jadi minimum 2 candle berlainan warna. Sekiranya 1 candle bukan laut tenang. Bila ada 2 candle
berlainan warna, itu ialah laut tenang merata. Ada lagi dia sambung sampai 7 jam merata. Dah jadi laut tenang 7 jam merata. Dia sambung lagi merata sampai 20 jam merata. Itu kita panggil laut tenang lurus merata 20 jam. Lagi lama dia merata, lagi bagus. Kerana sifatnya apabila dia merata, membuat jangka masa yang lama, dia memberi isyarat bahawa market selepasnya, selepas ada arah market daripada laut tenang lurus merata, market akan membuat perjalanan trend. Begitu. Dan lagi lama dia merata, lagi kuat perjalanan trend, lagi panjang perjalanan trend, lagi lama perjalanan trend. Begitu lebih kurang sifatnya laut tenang merata ini. Yang mana tadi tu saya kata lakaran lah. Dia punya bentuk tu lakaran lah. Senang kata simulasi lah. Bentuk-bentuk dia tu secara simulasi lah. Supaya rakan-rakan jelas. Supaya rakan-rakan jelas. Begitu. So, kita teruskanlah kepada bagaimana kita nak lihat. Bagaimana kita nak lihat laut tenang lurus merata ini dari segi apa arahnya. Okey, bagaimana kita nak mengukur arahnya itu. Begitu. Jadi untuk mengukur keluarnya arah untuk trend semasa laut tenang ialah dia keluar daripada zon body laut tenang. Nampak tak saya tandakan pada gambar itu ada garisan. Selepas laut tenang yang keempat tu, contohlah ini simulasi saja. Kalau laut tenang yang kedua, dia dah keluar di candle yang ketiga. Bermakna candle yang ketiga itu arah, kita boleh entry di candle yang keempat. Begitu. Jadi pada simulasi ini, tandakan zon body yang paling atas dan zon body yang paling bawah. Dalam simulasi ni, body dia semua sama. Tapi dalam reality, dia tak sama zon body tu. Close dengan open dia punya zone body. Jadi tandakan yang paling atas dan tandakan yang paling. Yang mana bila horizontal line tu kita tanda, okey, keluar sahaja arah bagi trend, keluar sahaja candle daripada zone body laut tenang ini, dia candle itu akan menjadi arah untuk trend ini. Begitu. Nampak ya? Mudah je. Jangan pening-pening kepala. So, saya jelaskan lagi. Saya jelaskan lagi sikit. Laut tenang merata ini dan laut tenang yang lain-lain tu menurun. Lepas tu laut tenang menaik. Dia ada fungsi lain selain daripada menjadi arah market. Arah trend, okey. Dia juga menjadi support dan resistance. Antara Fibonacci, okey, dengan laut tenang ini. Saya nak bandingkanlah berdasarkan pengalaman saya. Antara Fibonacci dan laut tenang ini, sekiranya kita bandingkan akurasi dia tu, accurate dia tu, dari segi support dan resistance, lebih baiklah guna pakai laut tenang berbanding Fibonacci. Sampai begitu sekali. Kerana laut tenang ini market sendiri yang buat support dan resistance dia. Laut tenang ni market sendiri yang buat. Market sendiri yang tentukan support dan resistance dia. Bukan kita.
Tapi bila Fibonacci kita yang tarik sendiri. Okay, tanda high, tanda low, okay, tarik line, lepas tu keluar line. Line tu line apa? Line tu line kajian orang dulu-dulu berkenaan dengan apa dia panggil golden number. Lebih kurang macam tu. Golden number tu golden yang nombor-nombor yang sentiasa berulang dalam kehidupan. Nombor-nombor Fibonacci tu 0, point, okay, 100, okay, nampak tak? Lebih kurang begitu. Jadi itu kita tentukan. Bila kita tentukan forex ini, itu yang tidak berapa nak comel. Tak berapa nak cantik. Kerana forex ini bukan ditentukan oleh kita. Kalau kita seorang je yang buat buy dan sell dalam ni, tak apa. Ini ramai. Satu dunia membuat urus niaga dalam forex ini, kita salah seorang. Ada berjuta-juta orang lagi yang membuat urus niaga. Nampak tak? Jadi, daripada pergerakan-pergerakan itu, market apabila membuat laut tenang ini, apabila kita kaji sifat laut tenang ini, rupa-rupanya dia juga sebagai support dan resistance kepada market-market selepasnya. Begitu. Contoh ya, saya tunjukkan contoh. Sekejap ya, saya tunjukkan contoh. Okey, rakan-rakan, perhati ya, anak panah putih tu yang saya tulis support TBHT. Nampak tak laut tenang tu? Okey, nampak tak price laut tenang tu dia berlaku hari Jumaat tu, di US hari Jumaat, di waktu US hari Jumaat. Okey, nampak tak hari ni yang pagi tadi tu selepas gap tu dia turun? Nampak tak dia turun? Dia turun candle besar, nampak tak dia reject kat situ? Nampak tak? Dia berfungsi sebagai support dan resistance TBHT. Sekiranya di atas dia jadi support lah. Sekiranya di bawah dia become resistant lah. Begitu. Dengan laut tenang ini dia selain dia sebagai arah kepada trend, dia juga ke depan ini dia menjadi support dan resistance. Begitu. Seperti contoh yang saya tunjukkan lah itu. Nampak ya contoh tu? Saya ulangkan contoh tu. Nampak tak saya tarik warna biru daripada hari Jumaat lepas. Saya tarik bawa ke hari ini. Nampak tak? Price turun semula. Dia reject semula laut tenang itu. Nampak tak? Menunjukkan dia lebih valid daripada Fibonacci. Begitu. Sekiranya price pagi tadi tu cross ke bawah, dia nak naik semula ke atas, dia akan terhalang dah naik tu. Dia akan reject pula di atas, dia akan buat pula gerakan ke bawah. Begitu. Tapi bukan laut tenang yang bentuk beginilah kerana dia nak jadi begitu. Dia perlukan laut tenang yang lebih lama. Dia perlukan laut tenang yang lebih lama untuk dia menjadi support dan resistance yang kuat. Itu kita akan belajar nantilah. Boleh faham ya? Selain dia jadi arah kepada trend, laut tenang ini boleh juga menjadi support TBHT. Nampak ya? Okey, begitu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, so kita terus lihat ya. Kita terus lihat apa laut tenang menaik ya. Okey, bila kita lihat laut tenang menaik, nampak tak saya tanda market 8 Oktober tu nampak tak? Nampak tak saya tanda market 8 Oktober. Oh saya ni sebenarnya dah tersilap ni. Tapi tak apalah, saya teruskan je. Nampak tak? Menaik nampak menaik, saya letak kat situ sebelum tu ada besar-besar kepada mengecil-mengecil. Nampak mengecil-mengecil itulah laut tenang. Kemudian ada arah trend untuk laut tenang.
arah trend untuk laut tenang ini ia menjadi arah kepada trend ini. Begitu. Nampak tak laut tenang menaik ni dia maksimum 2 candle menaik. Candle ketiganya itu sebagai candle arah untuk trend. Sekiranya dia jadi 3 candle menaik, itu bukan dia tetap candle yang ketiga tu sebagai candle arah untuk laut tenang menaik. Dia tak boleh jadi 3 candle laut tenang menaik, candle yang keempat tu candle arah. Tak, dia tak boleh jadi begitu. Begitu dia panggil nama lain dah tu. Itu kita panggil market bila dah cukup 3 tu dia dah melengkapkan zone B tu. Kita tak boleh panggilkan laut tenang. Kita boleh panggil bila dia kecil-kecil menaik, kita dah namakan dia sideway menaik dah tu. Begitu. Nampak ya? Saya jelaskan lagi, saya terus je bila saya dah paste gambar ni, maknanya saya perlu teruslah paste dia punya simulasi tu. Patutnya saya paste simulasi dulu tadi. Tapi tak apa, sama je. Sama sahaja. Simulasinya berbentuk apa? Simulasinya berbentuk yang saya telah postkan itulah. Nampak simulasinya tu? Yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, menurun ataupun menaik ini, menaik kat laut tenang yang kedua, menurun juga laut tenang yang ketiga. Okey? So, candle yang ketiga itu sebagai arah untuk laut tenang dan dia menjadi arah kepada trend. Nampak ya? Berbalik kepada gambar tadi, gambar yang besar tu ada gambar market tu. Sebelum saya paste laut tenang ni, nampak tak dia saya ada tulis besar-besar kepada mengecil-mengecil. Mengecil-mengecil itulah laut tenang. Candle yang ketiga keluar daripada laut tenang itu ialah candle arah untuk trend. Lihat lagi gambar yang saya postkan itu, laut tenang menaik. Bentuk marketnya bagaimana? Nampak tak? Sebelumnya hari semalam tu 22 Oktober dia besar-besar. Nampak tak? Kemudian di pagi waktu Tokyo dia mengecil-mengecil. Dia mengecil-mengecil, itulah dia membuat kawasan laut tenang. Begitu. Dia mula buat laut tenang menaik pada jam 8 dan 9. Dan 10 pagi keluar satu candle yang menjadi arah untuk trend yang keluar daripada zon body laut tenang. Nampak ya? Yang mana kita faham dia dari candle besar ke candle mengecil. Baik, manakala ini pula bentuk market dalam live market untuk laut tenang merata. Tadi simulasinya saya telah tunjukkan. Sekarang ini saya tunjukkan bentuknya di live market. Okey, nampak ya? Saya tunjukkan bentuknya di live market. Nampak tak? Okey, di 6 Oktober tu 6 Oktober itu pagi tu ada besar-besar. Nampak tak? Kemudian dia naik satu, dia buat satu bentuk macam U satu. Kemudian dia mengecil-mengecil. Nampak tak saya labelkan tu? Besar-besar tu warna oranye. Okey. Okey. Yang mengecil-mengecil itu laut tenang merata. Kemudian dia jadi arah. Baik. Laut tenang menaik atau laut tenang menurun, tak perlukah tak perlukah color yang berlainan? Bila kata laut tenang menaik atau laut tenang menurun, ingat dia maksimum. Laut tenang dia terjadi, laut tenang dia ni maksimum 2 candle je.
dia mesti sama warna. Kalau tidak, bila dia berlainan warna, dia tak akan jadi menaik atau menurun. Dia mesti maksimum sahaja 2 candle sama warna. Dia tak boleh jadi 3 candle sama warna. Bila jadi 3 candle sama warna tu, kita namakan dia laut tenang menaik, bukan. Kita namakan dia laut tenang menaik apabila kita nampak 2 candle dah jadi buy. Kemudian ada candle ketiga, dia jadi sell. Dia jadi buy. Keluar besar dari candle laut tenang. Ada juga keadaan ya. Dia buat laut tenang menaik. Buy. 2 candle. Kemudian candle arah tu candle sell. Ada juga keadaan begitu. Tetap sama fungsinya. Okey. Dia jadi candle buy kecil. Dia mula-mula tu besar, menurun. Katakanlah besar, menurun. Kemudian dia mengecil. Mengecil tu dia buat candle buy. Kemudian dia buat candle buy lagi. Okey, kecil-kecil. Kemudian ada satu candle sell. Taklah besar sangat, keluar daripada zone body candle laut tenang menaik. Boleh juga kita panggilkan itu, kita memang namakan itu laut tenang. Boleh faham ya? Begitu. Contoh ni, dekat sini pun ada contoh. Cuba lihat di 6 Oktober tu ya. Apa Abang Badrul, cuba lihat di 6 Oktober tu, kalau perhatikan, okey, nampak sekiranya diperhatikan, okey, perhati ada tak candle yang menaik kecil-kecil, kemudian dia keluar sell. Nampak tak pagi 6 Oktober tu? Pagi 6 Oktober tu nampak tak sebelum tu ada besar-besar. Kemudian ada gap sikit. Kemudian dia terus mengecil. Itu laut tenang menaik tu. Yang besar tu kita tak kira lah. Kita kira yang kecil tu. Nampak tak? Ini laut tenang menaik. Dan candle pukul 8 tu dia keluar daripada zone body laut tenang menaik tu. Dia keluar sell. Nampak tak? Yang penting laut tenang menaik mestilah sama warna. Buy. 2 candle sahaja. Ataupun laut tenang menurun, mestilah 2 candle sahaja, kecil-kecil, sell. Okey? Yang mana falsafahnya kita tidak tinggalkan. Kita tahu falsafahnya dari candle-candle besar ke mengecil-mengecil. Samalah pagi 6 Oktober ni dalam screenshot yang terakhir yang saya post tadi ya. Nampak tak pagi tu? Kita nampak market sebelum tu besar-besar. Okey. Kemudian berubah menjadi kecil-kecil. Dia tidak semestinya duduk pada candle yang pertama laut tenang ni. Dia tidak untuk candle laut tenang menaik ataupun menurun ni, dia tidak semestinya duduk dekat candle pertama. Duduk kat candle tengah-tengah pun tak apa. Tapi kita tahu sifatnya dari candle besar-besar ke candle mengecil. Macam ni kita dah nampak. Okey, baik. Kita terus pada laut tenang menurun ya. Saya ulang saja ni. Okey. Laut tenang menurun ni, okey, cuba lihat market yang saya telah pastekan dalam screenshot tu. Di 27 Oktober. Abang Syukri nak bagi RM30 je. Kenapa tu nak bagi RM30 tu Abang Syukri? Okey, kita lihat laut tenang menurun ya. Seperti dalam screenshot 27 Oktober tu. Okey, pagi tu market besar-besar. Okey, kemudian dia berubah menjadi kecil-kecil. Nampak tak kecil-kecil menurun? Nampak tak yang saya tandakan tu? Okey. Maksimum 2 candle sahaja menurun. Candle yang ketiga tu dia sell juga. Bila dia sell juga bermakna
dia ialah menjadi arah kepada trend tersebut. Begitu. Nampak ya? Candle yang keempat tu dia cuba buat candle buy. Naik semula tak lepas. Dia reject sahaja laut tenang. Kerana sifatnya sebagai resistant TBST. Nampak ya? Begitu. So, yang jelas ni kita perlu faham lah. Bukan setakat bentuknya kita perlu faham. Kita perlu faham falsafahnya. Dari candle besar-besar ke mengecil-mengecil. Nampak tak saya tanda dalam chart tu? Besar-besar, mengecil-mengecil. Besar-besar, mengecil-mengecil. Keluar arah trend sell. Nampak tak? So, kita bolehlah follow trend sell yang keluar daripada zone body laut tenang. Begitu. Okey, kita lihat lagi 1 Oktober laut tenang menurun. 1 Oktober laut tenang menurun. Nampak tak ada yang saya labelkan tu besar-besar, mengecil-mengecil. Kemudian mengecil-mengecil tu dia buat menurun maksimum 2 candle. Candle yang ketiga keluar tu dia menjadi arah kepada trend. Nampak tak? Okey? Okey. Dan selepas itu candle cuba naik semula. Tak lepas. Okey? Kerana sifat laut tenang ini menjadi resistant. Apabila market sell resistant lah. Apabila market buy dia akan jadi support lah. Begitu. So, nampak ya? So, setelah kita tahu bentuk-bentuk laut tenang ini dan cara melihatnya menggunakan falsafah. Kita tahu membezakan yang mana laut tenang, yang mana sideway. Apabila kita ada falsafah tu, kita dapat bezakanlah mana laut tenang, mana bukan laut tenang, mana market yang ada trend, mana market yang hanya sideway, mana market yang laut tenang. Begitu. Jadi inilah bendanya. Kunci utamanya kita nak membezakan. Bila kita dapat bezakan, barulah kita boleh trade dengan baik di forex yang susah ini. Begitu. Okey, baik. So, teruslah kepada laut tenang batal. Okey, laut tenang batal ni, ini lihat yang pertama. Arah laut tenang berlawanan dengan pergerakan market yang kuat. Pada sebelumnya ke ataupun pada market sebelumnya tu pecah pot. Exit pot. Market ni kedudukannya di luar pot. Dia kuat satu hala. Katakan ke buy. Macam sekarang lah. Macam hari ini. Sekarang ni, kedudukan sekarang ni di 3 November. Market ni exit pot ni. Market ni bukan dalam pot. Sekiranya ada arah laut tenang yang keluar sell. Sekejap lagi. Katakanlah pukul 12. Pukul 1 ni. Ada arah laut tenang. Keluar sell daripada laut tenang nanti. Contohlah selepas ini ada laut tenang yang terbentuk, kemudian arahnya sell. Batal untuk kita follow sell. Begitu. Saya tunjukkan terus dengan real. Real situation. Sebab sekarang ni kebetulannya market kuat. Okey? Market kuat, exit pot ke arah buy. Katakan selepas ini ada laut tenang, kemudian ada candle sell yang keluar sebagai arah untuk menjadi trend. Jadi batal untuk kita follow kerana market sekarang ini kuat menghala ke arah buy. Nampak ya? Begitu. Yang kedua, laut tenang batal, iaitu saiz candle yang keluar dari laut tenang adalah besar. Katakan ada laut tenang,
kemudian ada keluar candle besar. Jadi dia membatalkan laut tenang. Nampak tak? Ini secara asas lah. Ini secara asas. Okey. Baik. Yang ketiga, laut tenang batal juga ialah arah laut tenang itu dihalang oleh zon B ataupun dihalang oleh H1 high ke ataupun H1 low. Biasanya market dalam pot lah ni. Begitu. Dan ada yang keempat, penambahan ya, iaitu laut tenang batal sekiranya arahnya berlawanan dengan arah H1. Senang kata terus je batalkan. Kerana arah H1 itu apabila telah di-study sangat kuat. Katakan macam bentuk market sekarang lah. Arah H1 ialah buy. Okey? Arah H1 ialah buy. Tiba-tiba tak ada bantuan bentuk-bentuk market lain yang kuat untuk sell. Tiba-tiba ada je arah laut tenang sell. Keluar kecil je lagi. Katakan pukul 12 ni keluar. Batal follow. Jangan follow. Bila kata batal tu jangan follow lah. Kalau follow, mencari penyakit. Biasanya market akan repair sahaja. Baik, laut tenang berisiko. Okey. Market tidak ada trend. Sebelum laut tenang tu tak ada trend. Tak ada trend dan dia tidak buat candle besar-besar sebelum laut tenang. Kerana falsafah kita melihat laut tenang ni dari candle besar ke candle mengecil. Tapi yang besar-besar sebelumnya itu tak ada. Jadi dia jadi risiko untuk kita follow. Kerana dia bertentangan dengan falsafah tu. Perlu ingat tu. Sebab apa kita melihat laut tenang ini dengan falsafah. Sekiranya yang besar-besar itu tidak ada, dia jadi risiko. Risiko ni bermaksud sama ada jadi dengan tak jadilah. Sekiranya jadi, bernasib baiklah kita. Sekiranya tak jadi, bernasib buruklah kita. Jadi, sekiranya begitu, elakkan bentuk-bentuk yang berisiko begini. Kita hanya mahukan yang valid. Kita yang batal ni kita memang tolak terus dan berisiko ni kita pun tolak juga. Begitu. Tapi sekiranya kita faham risiko ni ada tempat-tempat yang kita boleh ambil sekiranya mengikut arah H1. Begitu. Boleh faham ya? Okey, cuba lihat yang kedua. Yang kedua, laut tenang berisiko tidak ada candle sifat. Okey? Katakan perjalanan buy, okey? Perjalanan buy sebelumnya, sebelum keluar laut tenang tu ada perjalanan buy tidak diakhiri dengan candle besar yang menunjukkan candle besar itulah yang menjadi pemacu untuk falsafahnya dari candle besar ke candle mengecil. Okey? Bila candle tu tidak ada candle besar, kemudian dia buat laut tenang, kemudian dia buatlah arah sell semula, katakan. Risiko untuk kita follow trend begitu. Kerana dia tidak mengeluarkan candle besar. Nampak ya? Okey. Yang ketiga, kita terus sambung yang ketiga. Iaitu apabila perjalanan, volume perjalanan telah maksimum. Volume perjalanan telah maksimum. Biasanya perkara ni kita lihat dalam pot lah. Dalam pot ni senang kita mengira volume. Okey, kerana bila volume maksimum ni, volume yang berulang-ulang. Yang kita kira pada semasa. Okey, pada bentuk perjalanan market semasa. Kita pun tidak boleh menetapkan volume. Volume perlu kita ukur sendiri setiap kali trend berlaku. Begitu. So, bila dah sampai maksimum, katakan buy. Buy tu sampai volume max dia 90.
Tapi bila kita ukur volume max sebelumnya trend sell, trend buy, trend sell sebelumnya itu pun 90 juga. Dia dah max dah. Sebelum tu yang berulang tu 90 juga. Tiba-tiba pada trend semasa buy dah sampai volume 90, dia buat laut tenang, dia buat arah ke atas. Dia jadi risiko untuk kita follow. Kerana volume telah pun maksimum. Begitu. Bila kita bercakap, bila kita berbincang tentang volume ini, begitulah keadaannya. Untuk meneruskan perjalanan tu agak risiko. Begitu. Yang keempat, masa berlaku. Masa berlaku laut tenang ni, dia berlaku bukan di akhir Tokyo dan bukan juga di akhir UO. UO ni US Open lah. Jika laut tenang itu merupakan pertukaran arah. Sama macam perbincangan petang tadi lah. Maknanya, laut tenang ni sekiranya dia tak berlaku pada waktu ni, dia jadi risiko. Risiko ni tidak semestinya batal. Saya dah terangkan ya. Tetapi kita perlu pandailah tengok. Kita perlu bezakan risiko tu tahap berapa. Yang penting, paling cantik sekarang ini antara batal dan risiko ni, sekiranya kita dapat mengikut arah HH1, tetap sesuai. Dia jadi sesuai. Okey. Dia jadi boleh ikut juga. Dia jadi tidaklah macam mana saya nak kata ni, bila ada arah HH1 ni batal dan risiko ni kita boleh mantapkan lagi. Kita boleh mantapkan lagi batal dan risiko. Okey, yang kelima, arah laut tenang berlawanan dengan arah yang diberikan oleh zon A. Katakan buy keluar daripada zon A. Okey? Lepas tu, lepas dia keluar daripada zon A, dia buat laut tenang. Kemudian, dia buat arah sell pula daripada laut tenang. Arah zon A buy. Tiba-tiba, arah laut tenang sell. Jadi, risiko. Dia yang comelnya, zon A bagi arah buy, laut tenang bagi arah buy. Barulah comel. Market tu dia sejajar. Begitu. Dia selari dengan signal-signal yang keluar daripada bentuk market. Yang keenam, tidak ada trade kefahaman yang menyokong. Biasanya bila ada laut tenang, bila keluar saja arah, katakan buy lah juga kan. Katakanlah buy keluar daripada arah laut tenang tu, dia tidak disokong oleh trade kefahaman. Biasanya yang menyokongnya trade kefahaman 3 candle berlawanan lah biasanya. Ataupun TKN yang menyokong. Biasanya itu dulu yang menyokong. Kemudian baru benda-benda lain datang sokong. Okey, sekiranya tidak ada yang menyokong, trade kefahaman tak sokong laut tenang ni mengikut arah yang keluar tu, dia jadi risiko. Begitu. So, saya fikir kita berhenti sampai di sini sahajalah. Kerana masa pun dah menghampiri 12 malam. Apa-apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Abang Syukri SE. SE ni apa Abang Syukri? Tapi tak apalah. Yang penting kita tahu Abang Syukri ni seorang yang kita mudah rapat. Dia berani. Okey. Dia berani mencuba walaupun baru di sini, tetapi dia tidak gentar. Itu satu sifat yang perlu dicontohi oleh rakan-rakan yang lain.
bukan bermakna trade kita ni perlu untung baru kita boleh baru boleh kita mengajar. Tak, bukan begitu. Tak perlu begitu. Sebab kita dah belajar ni. Kita dah belajar. Laut tenang ni cuma saya mengulang-ulangkan begini saja. Tidak semestinya kita perlu apa untung besar-besaran baru kita nak mengajar. Contoh, bukan begitu. Tak semestinya batuk pada. Tidak semestinya malu. Tak semestinya malu. Oh, saya ni malu ustaz. Tak boleh mengajar. Macam tu kita cuba elakkanlah sifat begitu. Kerana pada waktu belajar ni salah di sini. Tak apa. Ada yang boleh betulkan. Sekiranya salah di live trade, di situ duit kita, melibatkan wang kita, melibatkan kita punya equity kita sama ada menyusut. Equity kita tu boleh menyusut kalau kita trade bukan dengan kefahaman. Begitu. So saya stop di sini dululah. Apa-apa yang kurang, apa-apa yang terlebih sangat tadi tu, apa-apa yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Saya ini juga manusia biasa. Begitu. Jadi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam go to impossible.